Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membuat video pembelajaran tentang hijrah ke Madinah. Pada 26 Safar tahun ke-14 kenabian, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi untuk berhijrah. Aku telah bermimpi bahwa sesungguhnya aku berhijrah dari kota Mekah menuju ke suatu tempat yang ada pohon kurma padanya. Lalu aku mengira tempat itu ialah Al-Yamamah atau Hajj. Akan tetapi ia sebenarnya adalah kota Yastrib. Hadis riwayat Bukhari 3622. Setelah diberitahu mengenai rancangan baginda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pulang ke rumahnya semula untuk menunggu tibanya waktu malam. Pada masa yang sama, penjenayah besar Quraisy pun mula melakukan persiapan untuk melaksanakan apa yang mereka bincangkan di Darul Nadwah pagi tersebut. 11 orang pemuda Quraisy yang dipilih untuk membunuh baginda telah berpakat untuk bertemu selepas matahari terbenam. Mereka mengepung rumah baginda dan bersiap sedia untuk membunuh baginda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ali menyadari kehadiran mereka, lalu segera baginda menyerahkan selubang yang biasa digunakan kepada Ali. Nabi berpesan, tidurlah kamu di tempat tidurku dan selimutilah tubuhmu dengan jubah hadrimu hijau milikku ini. Tidurlah di dalamnya, tiada bahaya akan menimpamu daripada mereka. Kemudian baginda mulai membaca surat Yasin ayat 9. Dan kami jadikan sekatan di hadapan mereka dan sekatan di belakang mereka, lalu kami tutup pandangan mereka, maka dengan itu mereka tidak melihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan tanpa membuang masa mereka keluar melalui jendela di malam itu. Baginda mengambil jalan sejauh 5 km hingga tiba ke bukit yang dikenali sebagai Jabal Sur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meyakini orang Quraisy akan berusaha semua upaya untuk memburunya. Jadi baginda mengambil jalan yang mencokahi jalan ke utara. Kesukaran Jabal Sur: 1. Bukit yang tinggi. 2. Jalannya sukar. 3. Pendakinya berhalangan. 4. Berbatu-batu. Setelah mereka tiba di Gua Sur, Abu Bakar radhiyallahu anhu terlebih dahulu memastikan keadaan di gua itu selamat dan barulah membenarkan baginda masuk ke dalam gua. Abu Bakar radhiyallahu anhu meletakkan kepala baginda rimbanya baginda lena. Pada masa itu, kalajengking menyengat kakinya yang keluhur ke dalam lubang. Namun sedikit pun beliau tidak bergerak supaya Rasulullah tidak tersinar. Tetapi air matanya terjatuh ke muka Rasulullah. Rasulullah kemudian menawarkan bekas sengatan yang tadi dengan mudahan baginda, maka hilang kesakitannya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari, yaitu malam Jumat, Sabtu, dan Ahad. Insan yang membantu selama Nabi berada di gua: yang pertama, Amir bin Fuhairah, hambanya Abu Bakar, yang membantu mengembala kambing milik Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kedua, Abdullah bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, yang membantu Nabi mengintip perbualan orang musyrikin Mekah yang ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, yang membantu Nabi membawakan makanan. Orang Quraisy berang karena tidak dapat mengesan baginda. Lalu mereka menawarkan kepada sesiapa yang dapat menangkap mereka berdua hidup atau mati dengan hadiah yang lumayan.
Ganjaran yang ditawarkan ialah 100 ekor unta untuk seseorang. Mereka juga menyekat semua jalan keluar Mekah dengan meletakkan lelaki-lelaki bersenjata. Lepas 3 hari di Gua Sur, Abdullah bin Uraikid Al-Laiti, penunjuk jalan yang mahir, tiba dan membawa bersamanya kendaraan untuk mereka berdua. Mereka lalu menuju ke Yastrib atau Madinah untuk meneruskan perjalanan hijrah baginda. Rasulullah SAW dan Abu Bakar tiba di Kuba. Kuba diasas dengan takwa dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Kuba adalah masjid yang didirikan oleh Rasulullah semasa menjadi nabi. Kemudian pada tanggal 12 Rabiul Awal, Rasulullah SAW tiba dengan selamat di Yastrib. Baginda diterima dengan baik dan penuh kegembiraan. Mulai hari itu, Yastrib dikenal dengan Madinah al-Rasulullah yang disingkat dengan Madinah. Hari itu penuh dengan kegembiraan dan gemilang. Demikianlah isi video pembelajaran kami. Semoga menambah wawasan dan pengajaran bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.